Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Hari ni korang bersama DJ ke dengan show kita Kerajaan gagal menamatkan Akta Universiti dan Kolej. Macam mana? Okay. Yang ini kan bersama dengan tetamu kita baru Wan Izul Hakim. Boleh Ya, Wan, saya. kita boleh panggil Wan ke? Boleh, Wan. Wan ke Izul ke Hakim? Wan boleh, Izul pun boleh. Mana-mana yang selesa. Selesa dengan Wan lah rasanya. Ya. Okay, Wan boleh perkenalkan diri? Okey, pertamanya terima kasih DJ Ken atas jemputan untuk bersama-sama dengan DJ Ken pada petang ni. Okey, so saya Wan Izul Hakim bin Wan Jamal Abdul Nasir. Saya sekarang berumur 21 tahun. Belajar di UiTM Cawangan Terengganu, kampus Dungun. Ambil Bachelor of Accounting sekarang. Dan juga dulu memegang jawatan mantan Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Pahang, dan sekarang memegang pengerusi Kelab Satuan Mahasiswa Maren di daerah saya. Mungkin tu je setakat ni pengenalan untuk diri saya. Saya serah balik kat DJ Ken. Kemain kita punya tamu ni memang bukan kaleng-kaleng. Dia boleh bagi tahu kita dia pengerusi, dia pegang Pahang, orang besar ni. Oh, Pahang dia pegang, Maran pun dia pegang. Maran menarik ya. Ken, tajuk hari ni sangat dekat dengan memang menarik lah sebab memang kita. Memang sesuai dengan tamu kita kan. Gaya-gaya YB pun ada ni. Tak adalah. Okey lah. Tadi tetamu pula yang terima kasih. Patutnya kita terima kasih tau Wan sebab bersama-sama kena hari ni untuk berkongsi pendapat dengan topik yang menarik ni. Terima kasih Wan. InsyaAllah. Okey, insyaAllah tak apa. Sama-sama. Okey Wan. Tajuk besar kita, kerajaan gagal menamatkan Akta Universiti atau Kolej. Untuk 50 tahun, 50 tahun ni lah, pelajar-pelajar tempatan di Kongkong daripada bersuara dengan adanya Akta Universiti AUKU, kita panggil AUKU. AUKU 1971 kan, ada pindahan 1975 kan. Yeah. Yang melarang semua jenis aktiviti politik, yang bermakna kita tak heran lah kan kalau ada kumpulan atau menteri tak bersuara sebab kepentingan suara rakyat muda ni jadi ada halangan lah. So sebabkan AUKU ni memang ada halangan, bagi Wan apa pendapat Wan tentang AUKU lah. Okay, soalan first, Wan setuju tak kalau pelajar kat kampus ni melibatkan diri dengan politik nasional? Okey, baik. Terima kasih DJ Ken. Okay, so pendapat peribadi saya, saya sangat-sangat setuju jika pelajar mula melibatkan diri dalam politik nasional, tapi dengan beberapa ketetapan yang perlu digariskan. Sebab kalau tidak, pelajar kita, anak-anak muda ni terlampau rakus dalam berpolitik. Sedangkan tujuan utamanya datang ke universiti adalah untuk belajar. Tapi andai kata tidak ada ketetapan yang diletakkan untuk berpolitik, maka kita runsing jika akan datang berlakunya kerakusan pelajar ataupun anak-anak muda dalam berpolitik. Jelas jelas. Kenapa ada ketetapan tu? Boleh Wan share kenapa ada ketetapan, kenapa betul lah apa yang Wan cakap tu kan. So kenapa? Baik. Okey, so kita lihat pada sudut pelajar itu sendirilah sebenarnya. Mungkin apa yang saya selalu terapkan pada rakan-rakan pelajar yang lain, jika mereka hendak berpolitik di peringkat nasionalnya, kalau untuk kenapa nak berpolitik di peringkat nasional, adakah tujuannya adalah untuk mengetahui ataupun untuk memastikan hak-hak pelajar ataupun hak-hak diri mereka dicapai, maka kalau itulah tujuannya, maka kita ada beberapa ketetapan yang kita perlu ikutilah. Sebagai contohnya Akta 173 Universiti Teknologi Mara yang menetapkan bahawa mahasiswa ni boleh berpolitik di luar
Namun jangan sampai dibawa ke dalam kampus, memandangkan suasana dalam kampus ni sebenarnya suasana untuk kita belajar. Tapi tidaklah menidakkan hak pelajar untuk berpolitik. Cumanya bila kita berada di dalam kampus, bila kerajaan menetapkan Akta Universiti dan Kolej untuk pelajar, bagi saya itu merupakan satu ketetapan ataupun garis panduan yang pelajar perlu ikuti untuk berpolitik. Kendati pun begitu, saya tidak menolaklah bahawa Akta Universiti dan Kolej itu perlu dipinda supaya menjadi lebih baiklah. Okey, jelas ke Kun setakat ni? Jelas. Jadi lagipun kita pun kita tahu politik kita kotor. Lagi-lagi politik nation ni memang kotor. So kalau orang muda terlibat dengan politik, biarpun sambil belajar, dia tak sama langsung dipengaruh juga benda-benda. Betul. Mungkin pelajar-pelajar tu sendiri akan dipengaruhi oleh anasir-anasir luar lah, sedangkan sepatutnya tujuan atau matlamatnya dah bersih dah. Tapi bila masuk ke peringkat politik nasional, dugaannya berbeza. Tapi saya sebenarnya lebih menyarankan pelajar-pelajar berpolitik di dalam kampus dahulu dan fahamkan apa itu erti politik yang sebenar lah. Sebab kalau kita pergi keluar sekarang ni, tanya pendapat anak-anak muda apa sebenarnya maksud politik, ada yang tahu, ada yang kurang jelas dengan definisi politik itu sendiri. Okey kan? Dia mula-mula daripada bawah dulu kan, daripada kampus-kampus kita betul. Dia baiki manifesto kita, terlibat dengan pengurusan, and then sebagai contoh UiTM, one UiTM dia terus UiTM boleh bagi kepercayaan tu, baru kita boleh menjejakkan ke politik. Ya betul, saya setuju. Tapi sebenarnya kalau kita sendiri di UiTM, untuk pengetahuan Ken dan rakan-rakan di luar sana, kita tidaklah sampai menidakkan hak pelajar untuk berpolitik. Memandangkan pada tahun 2021, salah seorang mahasiswa kita di Melaka menjadi calon pilihan raya negeri Dewan Undangan Negeri Melaka. Boleh saya petik dekat sini satu artikel daripada berita harian. Boleh. Yang mana naib chancellornya Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Jahno mengatakan semakan pihak UiTM mendapati Akta 173 UiTM membenarkan mahasiswa universiti itu berpolitik atau menjadi calon politik. Begitu juga 2 tahun lalu Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU tahun 1971 telah diperbaiki dan dimurnikan. Jadi UiTM itu sendiri ataupun universiti-universiti yang ada di lokal ni kena ikut sama-sama. Macam tu. Okey kan. Baik. Sampai ke chancellor pun check untuk pastikan pelajar UiTM boleh berpolitik. Ya betul. Okeylah, kita gerak ke soalan seterusnya. Okeylah, kita dah tukar usia mengundi. Undi 18 sekarang kan. 18 tahun pun dah boleh mengundi. Pendaftaran pengundi pun 18, and then kita macam Wan cakap tadi, nak jadi masuk dalam politik pun boleh masa muda. Sebagai contoh, kita ambil kita punya ketua pemuda muda, Syed Saddiq, YB Syed Saddiq. Okay, kita dah luaskan dan masukkan lebih rakyat Malaysia sebagai pengundi. Bukankah ini satu, rasanya semua ni penipuan kepada kalau pelajar-pelajar kampus, kita 4 tahun berlakon untuk seperti Malaysia, politik nasional ini tak berlaku. Okey, terima kasih Ken untuk soalan yang keduanya. Bagi saya, macam yang saya nyatakan tadi, pelajar-pelajar ni sebenarnya perlu ambil tahu dan juga terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung sama ada politik nasional ataupun politik di dalam kampus. Tapi bagi saya, jalan yang terbaiknya adalah pelajar-pelajar ni sendiri perlu mempelajari ataupun mengetahui hal-hal berkaitan dengan politik ni berdasarkan bermula di dalam kampus itu sendiri. Contohnya, pelajar kita sebenarnya boleh menyertai politik di dalam kampus dengan wujudnya
jawatankuasa pemilihan pelajar, majlis perwakilan pelajar, kelab-kelab persatuan dan sebagainya. Kemudiannya boleh juga terus melibatkan diri dalam ke peringkat politik nasional. Tapi bagi saya kekuatan ataupun pegangan di dalam diri itu perlulah jitu, barulah barulah boleh terus melangkah ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu ke politik nasional. Memandangkan politik dalam kampus ni kadang-kadang pelajar kita tak ambil tahu pun siapa wakil rakyat mereka di dalam kampus, siapa wakil-wakil fakulti mereka di dalam kampus. Jika kalau yang tu pun dia dah tak ambil tahu, kita bayangkan pengetahuan dia dengan politik di peringkat nasional. Jadinya sebenarnya kita sangat-sangat perlu terapkan dalam diri pelajar kita. Mereka mengundi majlis perwakilan pelajar contohnya. Jadinya mereka ada hak untuk menyuarakan pendapat mereka di dalam kampus atas segala ketidakpuasan hati. Barulah nanti wakil-wakil rakyat ataupun wakil-wakil fakulti tu bawakan suara-suara mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab bagi saya politik di dalam kampus ni perlu dipegang dahulu, kemudiannya barulah boleh meneruskan jalan ke politik ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu politik nasional. Sebab kalau yang akarnya pun kita tak dapat pegang, macam mana kita nak pegang yang batangnya kan. So kalau di bawahnya pun di peringkat kita sendiri belajar dekat universiti, duduk dekat kampus, tapi politik dalam kampus pun kita tak ambil tahu, terus nak melibatkan diri dengan politik nasional kan. So semua tu perlu dipegang lah. Bukannya bagi saya kalau sebabnya pelaksanaan undi sekarang bermula daripada umur 18 tahun kan. Jadinya kalau umur 18 tahun ni sebenarnya bukan bermula di kampus saja, tapi di peringkat STPM ataupun pelajar pra-universiti. So implementasinya bagaimana dan juga pelaksanaannya terhadap pelajar-pelajar ni bagaimana, macam mana dia nak mengetahui apa itu sebenarnya politik kan. So di peringkat universiti itulah sepatutnya melibatkan diri. Barulah sebenarnya dapat tahu macam mana apakah hak-hak mereka sebagai pengundi berumur 18 tahun ke atas yang digelar belia ataupun anak muda ni. Barulah dapat tahu hak masing-masing dan barulah tak mudah ditipu oleh ahli-ahli politik. Kalau yang kita dah pegang, barulah kita pun tahu apa hak kita, apa yang kita boleh minta dan sebagainya kan. So itulah mungkin sedikit lah untuk soalan yang kedua tu. Dia macam ni lah, sekarang orang muda pun dia mudah terpengaruh dengan sebab orang kata masa PRU 16 baru-baru ni, orang muda terikut dengan TikTok. Ya. Boleh macam tu. Sangat-sangat bahayalah bagi saya sebabnya dari dulu lagi kita selalu sebut social media ni berapa persen je sebenarnya kan berbanding dengan realitinya. So selain daripada yang dekat kampus tadi, anak-anak muda ni sepatutnya melibatkan politik di tempat lokal masing-masing. Maksudnya di kampung masing-masing, di rumah masing-masing kan. Bukannya dengan sekadar melihat parti-parti dalam TikTok, dalam sosial media dan sebagainya. Sangat-sangat tak mencukupi lah bagi saya. Dan tu bukan salah satu cara yang terbaik lah untuk kita nilai seorang wakil rakyat tu, seorang calon wakil rakyat itu mampu ataupun tidak untuk mengetahui ataupun mewakili rakyat di sesuatu tempat tu. So kita sendiri selain daripada tengok dekat sosial media, kita boleh turun padang. Tengok sendiri dekat kampung-kampung kita siapa yang ada, siapa yang turun dan sebagainya kan. Kalau sebenarnya kalau kat social media ni video orang boleh buat je sedangkan dia tak turun pun. So kebijaksanaan mahasiswa ataupun belia sekarang tu kita sangat perlukan lah kan. Takkan nak tengok TikTok, Facebook, IG terus nak buat keputusan kan. Betul. Kenalah turun padang sendiri, kita saksikan siapa yang bantu, siapa yang banyak tolong pakcik-pakcik ataupun anak-anak muda yang dekat kampung ni kan. Dia senang cerita masa raya-raya korban pun orang dah start kumpul betul. Dia bukan raya je. Ceramah semua pun kita boleh tengok lah orang tu penting. Kita boleh tengok ada contoh ada YB yang turun. Ada YB sekitar tu YB ada bagus lah kan. Lepas tu situ pun orang muda dah boleh take note lah.
18 dah tanggungjawab dah kira besar dah kat Malaysia sekarang. Ya betul. Contohnya sekarang kita baru lepas selesai PRU ke PRU yang tahun lepas tu. So sebenarnya kena get ready dengan PRU yang akan datang. Boleh tengok terus YB sekarang ni betul ke turun padang ke tak kan. Dah diberi mandat tapi bawa tak mandat tu ahli-ahli parlimen tu buat tak kerja dia dekat Dewan Rakyat tu. Apa tu wakil-wakil rakyat di peringkat Dewan Undangan Negeri ni betul ke turun padang dan sebagainya. Sekarang ni patutnya kita dah mula tengok, bukannya 1 tahun sebelum PRU baru kita nak nilai, baru kita nak tengok kan. Betul. Nak tengok pasal parlimen ni kita boleh tengok kat YouTube je. Search je parlimen Malaysia pak jom keluar dah. Kita boleh tengok perangai live dekat TikTok banyak dan sebagainya. Sejujurnya bagi saya anak-anak muda ni memang kena tengok lah kan apa yang sebenarnya yang dibincangkan di parlimen tu. Sebabnya dekat parlimen tu bincang pasal penggubalan undang-undang, akta dan sebagainya. So memang perlu ambil tahu. Itu salah satu cara untuk anak-anak muda yang dah layak mengundi dan sebagainya ni untuk melibatkan diri dalam politik nasional. Kan belajar sendiri macam mana caranya ahli-ahli parlimen tu berdebat dalam Dewan Rakyat dan sebagainya tu, apa yang nak digubalkan, apa yang dibincangkan tu. So sangat-sangat penting sebenarnya apa yang dibincangkan dalam Dewan Rakyat tu. Okay. Faham betul apa yang Wan cakap tu betul. Okey lah, ini soalan ketiga seterusnya ni dia agak orang kata apa, agak sensitif sikit lah kan. Ya. Okay, Wan rasa lah orang tua ni takut ke dengan suara orang muda ni? Suara orang muda ni yang bebas tak kawal kita ni sekarang ni, kita berperang ke antara yang old generation dengan new generation? So Wan rasa macam mana? Okey, ni memang satu soalan yang agak sensitif lah sebabnya kadang-kadang orang-orang yang lebih berumur yang dah menyertai politik dengan lebih lama ni, dia rasa macam kadang apa yang nak dibawa, idea-idea baru yang dibawa oleh anak-anak muda ni kadang-kadang dikata tak rasional dan sebagainya. Sedangkan benda tu bertepatan dengan situasi zaman sekarang ni kan. Tapi saya kira dia ada dua option lah ataupun dua pilihan. Sebenarnya ada dua kita boleh bahagikan kepada dua sebab saya pernah sepanjang saya menyertai politik dalam kampus dan politik di peringkat nasional, saya dah jumpa dua jenis orang yang berumur lah. Yang pertamanya dia ambil dari segi positif lah. Maksudnya bila kita anak-anak muda ni berikan pandangan, cadangan dan sebagainya, dia terima dan tambah baik apa yang sedang dilakukan sekarang lah. Kita nak ubah sesuatu perkara tu sangat-sangat susah lah, tapi kita boleh buat penambahbaikan dalam perkara yang dilakukan sekarang ni. Okey, itu yang terbaiknya lah kan. Itu memang kadang-kadang macam di tempat saya kita ada buat town hall dengan anak muda kan, panggil anak muda. So anak muda suarakan apa yang mereka nak sebenarnya, apa yang nak dicadangkan di tempat masing-masing. Okey, itu yang pertamanya lah, itu yang baik lah. Yang keduanya adalah yang merasakan apa yang disuarakan oleh anak muda ni mainan belaka, ataupun mereka menganggap anak muda ni budak-budak baru nak up. Sampai ke peringkat itu sebenarnya. So ini yang tak eloknya lah kan. Sedangkan mereka, contohlah mereka orang-orang tua itu membawa satu undi di parlimen dan satu undi di Dewan Undangan Negeri untuk adun. So samalah dengan kita anak-anak muda ni, kita pun bawa satu undi di parlimen untuk mengundi dan satu undi bagi wakil rakyat Dewan Undangan Negeri lah. So sama je sebenarnya, patutnya cadangan kita perlu diterima, mungkin diaplikasikan dengan cara yang sebaiknya, sama juga dengan cadangan mereka yang berumur ni lah. So yang terbaiknya adalah kita kumpulkan dan kita buat satu penambahbaikan. Bukannya kadang orang tua ni kadang risau sangat sebab dia takut kita ubah apa yang dia dah buat selama ni kan. Dia dah selesa dengan selama ni, kita nak yang lagi terbaik kan kalau daripada orang muda ni. So penambahbaikan tu perlu ada lah. So it's not about battle, tapi sebenarnya it's about improvement lah kan di antara kita. Sebabnya bagi saya tujuan ataupun matlamat yang pertamanya berbalik kepada kita nak serve the community kan, kita nak bagi balik kepada masyarakat setempat. So why not kita kumpulkan idea yang terbaik tu dan kita laksanakan dengan sebaiknya. Betul.
Tapi nak tambah sikit lah. Ya. Kalau bukan sebab orang tua takut dengan orang muda ni, kadang orang muda ni cepat ikut perasaan. Sebab kita tengah umur macam umur saya dengan Wan kan sama. So Darah muda, maksudnya darah muda. ya. Yeah. Bila darah muda kita cepat bakar. Oh kok salah benda ni. Okay, so macam mana Wan? Rasanya saya rasa benda ni 50-50 lah. Sebenarnya ada juga, betul saya tak nafikan, ada juga orang muda ni kadang darah panas. Dia rasa nak dia je betul, tanpa consider ataupun tolerate dengan idea-idea ataupun pandangan-pandangan daripada orang lain. Tak kira lah tua ataupun muda kan. So ego lah sebenarnya kita cakap kan, ego. Sama juga dengan orang-orang yang dah berumur ni, kadang-kadang dia ada ego masing-masing. Tapi dalam professionalism sebenarnya ego, emosi ni kita kena put aside lah kan. Tak boleh lah nak mix semua tu. Kalau kita buat keputusan dengan ada perasaan ego, emosi dan sebagainya, maksudnya tak rasional lah. Waktu tu kita nak buat keputusan pun tak boleh sepatutnya kan. Sebabnya kita dah tak berfikir dengan rasional. So bagi saya sebenarnya benda ni samalah, orang tua ke, orang muda ke, orang tengah-tengah umur ke, masing-masing ada ego masing-masing kan. Tapi yang terbaiknya put aside ego, emosi, bincang yang terbaik. Sebab tujuan dan matlamatnya macam saya maklumkan tadi sama je, kita memang nak bagi balik kepada masyarakat setempat kan. Kalau bukan kita anak muda yang buat benda ni, dan kita nak harapkan siapa? Adik-adik kita. Mungkin adik-adik kita, kalau kita pun dah tak tahu, kita pun dah macam ni, macam mana dengan adik-adik kita kan. So kita sebenarnya kena suarakan benda ni. Betul. Okay kan. Tapi macam Wan cakap tadi, orang bukan setakat orang muda je ikut perasaan. Orang tua pun ikut juga perasaan, betul? Ya. Sebagai contoh, kita boleh tengok kita punya politician kita, Mahathir ataupun Atok, dia nangis sebab dia punya hak untuk berpolitik tak ada dah. Sebab dia dah umur dia, betul? Umur dia dah melampau. So, Wan rasa macam mana? Sebenarnya bagi saya, saya memang tak nafikan orang yang contohnya macam tokoh-tokoh, contoh macam Tun Mahathir tu dah berbakti banyaklah pada Malaysia ni kan, negara kita yang tercinta ni. Tapi bagi saya bukannya kita menidakkan hak mereka untuk berpolitik, tapi mungkin kita ada wakil rakyat yang mungkin lebih layak. Kita tak nafikan yang beliau Tun Dr. Mahathir telah lakukan yang terbaik untuk Malaysia, 2 kali jadi Perdana Menteri, 2 kali kot kan, apa lagi tak berbaktinya. Dah berbakti lah, tak kisahlah apa yang berlaku pun pada waktu dia. Cumanya mungkin berilah peluang pada yang mungkin lebih muda sikit kan. Bagilah peluang. Eloklah kita kadang yang tua ni sampaikan idea-idea kita je. Mungkin untuk berada di dalam politik itu sendiri, bagilah peluang pada yang lagi muda kan. Sedangkan dia pun dah lama, contoh kadang-kadang orang-orang berumur ni dah lama dah sangat dalam politiknya pun. So bagi peluang dekat orang lain. Takkan kita je yang nak dapatkan peluang tu kan. Okay, Wan. Betul, hebat jawapan Wan ni semua. Kita pun macam dah minat ke politik makin tinggi dah. Okey lah, sebelum kita ke soalan terakhir, nak iklan sikit lah. Semua untuk pendengar MKR jangan lupa komen and support MKR. Boleh pergi je ke FB, boleh je pergi ke FB, IG, TikTok and Twitter My Campus Radio. Korang boleh like, comment and share. And then boleh juga check out video-video menarik daripada kami, YouTube channel kami dekat My Campus TV and My Campus Radio. Okey lah, untuk soalan terakhir ni lah, kita bersama lagi dengan Ken untuk show kita kerajaan gagal menamatkan Akta Universiti dan College, AUKU. Okey lah, dengan tetamu kita Wan Izzat Wan untuk berkongsi pendapat. Okey, soalan terakhir ni Wan. Ya. Kalau apabila benda ni dia terjadi di luar kawalan kita. Okey, baik, faham. Politik
Macam bagian mana kalau benda ni pelajar go out of control kan? Apa ni maksudnya pelajar politik tu lah kan? betul-betul Okey. untuk Ok, pelajar kampus untuk politik pelajar. Okey, universiti. okey. Okey. Oleh sebab itu kita kerajaan kita dahulu wujudkan akta AUKU tu. Saya sebenarnya kurang setuju jika kita nak mansuhkan AUKU. Tapi saya rasa kita perlu buat pemindaan ataupun penambahbaikan lah dalam AUKU tu. Bayangkanlah AUKU tu dah berapa lama dah kan. AUKU ni kalau saya tak silap tahun 1975 je. Berapa lama tu. So mungkin relevanan dia dengan waktu sekarang ni tak berapa praktikal lah. So mungkin perlu dipinda, dimurnikan lagi kan. Tapi saya lihat juga di peringkat Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan memang telah dihantar kertas putih dan sebagainya untuk pemerkasaan AUKU tu sendiri. Macam yang kita cakap tadi, Ken dan juga rakan-rakan di luar sana, that's why untuk pelajar berpolitik di peringkat nasional ni tak ada masalah langsung lah. Tapi perlu ada garis panduan ataupun ketetapan yang pelajar ni perlu ikut. Sebabnya saya bagi contoh lah, kalau di UiTM itu sendiri, kita terdiri daripada pelajar Melayu Bumi Putra. So kenapa kalau di UiTM kita tidak membenarkan parti-parti politik memacakkan bendera mereka dan sebagainya, wujudkan parti politik di dalam kampus. Sebenarnya kita tak benarkan sebabnya berbalik kepada kita sepatutnya bersatu hatilah. Kalau slogan UiTM ni, UiTM di hatiku. So sepatutnya bersatu hati. Andai kata bila kita tiada garis panduan dan ketetapan, mungkin wujudnya pertelingkahan. Kita tak nak satu hari nanti pelajar kita ni buat rusuhan di dalam kampus, bergaduh sesama sendiri. Bergaduh sesama sendiri berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan politik. Sepatutnya kita patut memperjuangkan hak-hak kita pada peringkat pentadbiran ataupun peringkat pimpinan universiti. Maksudnya pada naib chancellor dan sebagainya. Tapi pelajar-pelajar ni boleh bergaduh sama sendiri pula. Tu saya kira perkara yang tak sepatutnya berlaku lah kan. Kalau mereka memperjuangkan hak semua pelajar untuk ke peringkat pentadbiran universiti, saya kira itu yang terbaiknya lah kan. Tapi kalau bergaduh sesama sendiri atas sebab atas kepentingan diri masing-masing, itu yang kita nak elakkan sebenarnya. Sebabnya kalau dekat luar pun kita tengok macam sebelum-sebelum ni banyak je rusuhan-rusuhan yang berlaku. Bukanlah rusuhan, perarakan kan. Kadang-kadang buat kat Sogo lah apa semua tu kan. So benda-benda macam tu kita risau jugalah kalau berlaku di dalam kampus kan. Lagi-lagi bila bergaduh sesama sendiri. So macam mana dengan persatuan penyatuan kaum-kaum kita dan sebagainya kan. So that's why kita ada AUKU tu. Okay. So jelas. tapi Wan, bila ramai orang terlibat ni memang ada risiko dia lah kan. Ya betul. Tapi prinsip demokrasi kat Malaysia ni adalah melibatkan ramai orang. So kalau argue yang ada bahagian terlalu ramai orang terlibat politik tu, masa akan dia buat hujah, dia macam ada argue, dia macam ada macam dia ada kata-kata untuk menentang prinsip asas demokrasi. So pelibatan ramai orang tu memang macam mana cakap, memang tak boleh dielakkan lah. Ya, dia tak berapa relevan lah kan. That's why kita ada ahli parlimen yang bawa suara kita kan. Maksudnya ahli parlimen ni bawa suara parlimen masing-masing ke Dewan Rakyat. So sebab tu kita sebenarnya sangat-sangat sarankan kita punya mahasiswa, anak-anak muda ni daripada scroll TikTok tu, tengok live apa tu games dan sebagainya, nak tengok tu boleh, tapi mungkin kita boleh bahagikan sikit masa kita tu tengok live ahli-ahli parlimen kita tu berbahas di Dewan Rakyat. Apa yang dibahaskan, apa isu-isu sekarang ni berkenaan dengan negara kita. Itu yang sebaiknya kan. Selain daripada kita main game je dan sebagainya, nak main game boleh, tapi kita bahagikan masa tu dekat perkara yang penting macam ni juga. At least kita tahu apa yang sedang berlaku di negara kita, apa yang contohnya apa yang berlaku isu-isu negara luar dengan kita ke, apa yang berlaku
lebih-lebih lagi melibatkan negara kita Malaysia ni lah. Macam tu. Oh, sampai sedu jawabnya. Sorry Okeylah, kita pun penghujung, kita pun nak dekat dah habis dah. Okey Wan, ada apa-apa nak tambah? Ada apa-apa sebelum berakhir? Daripada saya mungkin saya sangat sarankan rakan-rakan pelajar, mahasiswa di luar sana menyertai politik di dalam kampus dahulu. Maksud saya politik dalam kampus ni mengikuti rapat pemilihan raya kampus kan. Tuntut hak masing-masing pada MPP, belajar cara untuk tuntut hak masing-masing. Tapi kita pun kalau dalam politik ni ada adabnya kan. Adab berpolitik bagaimana dan sebagainya kan. Sebab nanti bila kita dah keluar di peringkat politik nasional, banyak lagi anasi-anasi jahat yang kita akan hadapi lah. So libatkan diri dulu, aktifkan diri dalam kampus masing-masing, dalam universiti masing-masing. Sebab saya rasa itulah proses learning yang perlu anda dapatkan sebelum bergerak ke peringkat yang lebih tinggi. Okay. So tuntut hak masing-masing di kampus pada MPP masing-masing. Sebenarnya MPP ni di pengurusan eksekutif universiti suaranya sangat-sangatlah kuat. Okay. So that's why kena gunakan MPP, bukan gunakan MPP maksudnya make sure MPP anda tu fully utilize kan. Kemudiannya barulah bila kita dah faham yang tu, barulah kita boleh melibatkan diri di politik nasional pula kan. Kalau kita nak melibatkan diri di politik nasional, tak cukup sekadar dengan kita nilai mereka berdasarkan social media. Tak boleh macam itulah bagi saya. Kena ada turun padang sendiri, tengok siapa yang berbakti pada kawasan anda dan sebagainya kan. Dan andai satu ketika masa nanti kita ada pilihan raya negeri, pilihlah calon yang betul-betul berbakti pada tempat anda. Sebab bagi saya lihat pada calon dahulu, barulah fikirkan parti mereka. Okey, kalau calonnya terbaik, macam-macam mana pun calon tu akan jadi yang terbaik. Macam tu. Okey. So selamat mengundi nanti pada pilihan raya negeri. Saya kira mungkin dalam tahun ni tak lama sangat dah kot untuk pilihan raya negeri. Kadang-kadang tengah bulan ni. Mungkin saya pun tak pasti tapi insya-Allah dalam tahun ni lah. So ambil maklum dengan tarikh-tarikh, tahu hak anda masing-masing sebagai mahasiswa, anak muda dan sebagainya. Kemudiannya barulah kita boleh tuntut hak kita nanti. Okey. Alright, mungkin itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak-banyak pada Ken dan juga MKR ya Ken. MKR atas jemputan pada saya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada mungkin jemputan yang akan datang, saya cuba InsyaAllah saya ajak lagi. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ken and MKR. Selamat berpolitik di dunia realitinya nanti kepada semua insyaAllah. Okay, saya serah balik pada Ken. Okay, thank you so much Wan untuk kesudian untuk bersama dengan Ken hari ini. Untuk kita berkongsi pendapat politik daripada Wan memang besarlah, pengalaman luas. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Moga-moga dapatlah sebut sikit kan. Banyak tu. Banyak. Itu sahaja untuk hari ini dari Ken dan TMKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu dan lain topik untuk dikongsi. Dan kita akan bahaskan bersama orang muda kampus kita. Jangan lupa like page FB, Twitter, Instagram dan subscribe channel YouTube kami My Campus Radio dan My Campus TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama. Bye.